Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Di sini semua orang-orang yang asal ni. Okey. Jadi kat sini hari ni kita akan masuk seterusnya topik perbezaan peringkat pertama. Yang ini lagi senang sikit pada minggu lepas. Minggu lepas kita gunakan teori had kan dengan kita panggil dia prinsip pertama. Panjang kan? Sekarang kita dah ada formula-formula yang telah diringkaskan oleh pakar-pakar matematik zaman dulu. Okey. Jadi kalau kamu tengok, yang pertama formula dia simple je untuk kita panggil terbitan pertama ataupun nama lain ni dia panggil peringkat pertama. Terbitan pertama, peringkat pertama samanya cerita dia sebenarnya kan. Okey. Formula dia simple je. Kalau y sama dengan ax kuasa n, okey. Jadi dy dx sama juga n bawa depan n a x n tolak 1. Jadi lepas bawa depan baru tolak 1. Jadi formula saya sebab tu kita panggil dia darab depan tolak 1. Formula yang kamu kena ingat lah. Simple je. Darab depan tolak 1. Semuanya kuasa dia mesti ke atas. Indeks dia ke atas. Kalau dia kat bawah, kita naikkan. Kalau ada punca, kita jadikan indeks. Semua dalam bentuk indeks. Formula ni adalah bentuk indeks. Okay? Nanti saya tulis kamu ingat sini pula. Okay. Ini bawa depan tolak 1. Simple je. Jadi tengok soalan latih diri 2.3 kat situ. Senang je. Nombor 1. Dan A dia bagi apa? 4/5 X kuasa 10. Ini senang. Iaitu kita darab depan tolak 1. Terus dapat dy dx dia adalah dapat terus 10 4/5 X kuasa 9 potong-potong 2 dapat 8X kuasa 9. Ini kamu dah buat ni kat sekolah. Ni saya hanya ulang semula bagi kamu nampak je cerita dia kan. Okey. B. Simple je formula tu juga kita gunakan negatif 2X kuasa 4. Kan? Jadi dy dx kita dy dx sama dengan darab depan tolak 1. Jadi kita akan dapat 4 darab 2 negatif 8 X kuasa 3. Yang ni memang simple. Basic mula-mula kan. Okey. Jadi bila sampai dekat C kat sini, kita akan tengok dia 3/4 X kuasa 8. Kat sini kamu ingat biasanya kalau dia kat bawah kita tak boleh. Kena tukar kepada indeks. Naik ke atas ni, indeks ni kita kena naikkan ke atas. X saja yang naik. Nombor tak naik kan. Nombor dia stay sama dengan 3/4 X kuasa negatif 8. Baru kita boleh buat dy dx darab depan negatif 8 3/4 X tolak 1 negatif 9. Macam tu kan. Ni boleh potong 2 dapat jawapan negatif 6 X kuasa negatif 9. Okey. Kalau nak cantik, kita tak nak kuasa negatif, kita boleh aja turunkan benda ni ke bawah. Macam tu je kan. Okey. Ini simple je. Negatif 6 X kuasa 9. Okey. Kita tengok satu lagi. Macam mana kuasa punca. Formula dia simple je sebenarnya. Adam. C dah di 6 per dengan punca kuasa 3X. Yang ini kita akan naikkan benda ni ke atas. Bila kita naikkan ke atas, kita akan dapat 6X. Punca ni kuasa dulu. X kuasa 1, maksudnya dia akan jadi 1/3. Okey, itu kita panggil dia power root. Power root. Okey, ni power root. Baru kita boleh buat dy dx. Dy dx kita sama dengan apa? Darab depan, saya akan tulis dulu 1/3 6X kuasa tolak 1. Okey, tolak 1 kita akan dapat negatif 2/3. Kat situ kan. Jadi 6 dengan ni boleh potong, tinggal 2. Jawapan akhir kita akan dapat 2X kuasa negatif 2/3. Kamu tinggal kat sini pun dah betul dah. Cuma tak cantik sangat. Cara kita tulis jawapan tu tak berapa cantik. Nak bagi cantik, kita kena kuasa negatif turunkan. Pecahan tukar balik dalam bentuk cert. Jadi kita akan dapat kat situ 2 stay kat atas.
per X negatif maksudnya kat bawah. Power dia 2, root dia 3. Dapat balik cerita dia. Okay. Tapi dalam exam, sini dah ada markah. Sini pun sama markah. Tak ada tambah markah, tak ada tolak markah. Dia tetap sama. Okay. Tengok satu lagi. E pula. Jadi dekat E tu, kalau kamu tengok soalan dia negatif 12 punca kuasa 3X kuasa 2. Kita tukar dulu benda ni jadi negatif 12 X kuasa power root. Okay. Formula kita apa? Dy dx. Masa kita nak bawa tu, kita tulis dulu dy dx. Dy dx sama dengan darab depan. Okay, tulis dulu pun tak apa. 2/3 negatif 12 X kuasa tolak 1. Tolak 1 kita akan dapat negatif 1/3. Okay. Jawapan bagi cantik boleh potong ni. Potong. Potong akan dapat 4. Jawapan negatif 8. Kuasa negatif pak turun bawah. X. Kuasa 1 root 3. Kuasa 1 root dia 3. Boleh faham tak? Okay. Ini kamu dah buat. Biasanya yang dah belajar dah sampai sini dah buat dah. Cuma kita bincang supaya lebih faham. Double faham. Okay. Dia tak akan lupa lah. Kita tengok nombor 2. Nombor 2 ni dia susah sikit kan. Tengok panjang saya tengok cerita dia. Okey. Dahsyat. Sebenarnya selepas 2-3 kali saya tengok kamu punya syllabus ni, saya juga mengajar pelajar IGCSE kan. Saya tengok lebih kurang sama je sebenarnya. Dahsyat. Kamu punya math pun ada. And math pun ada. Sama. Jadi kamu kalau nak pergi register nak ambil exam A level pun boleh, tak ada masalah. 2. Bezakan setiap fungsi berikut terhadap X. A, 4X kuasa 2 campur 6X tolak 1, easy. Tak ada masalah apa kat sini. Terus buat je lah dy dx. Dy dx akan dapat apa? Darab depan, ini boleh congak. 8 tolak 1 tinggal X. Ini biasanya kamu ingat simple je. Seperti kalau perbezaan, kalau X, kan, kita buang aja X tu. Tinggal apa? 6. Okay. Tak ada X, tak payah. Sebab pembezaan dia kosong. Tak ada X, pembezaan dia akan jadi kosong. Itu tak payah. Okey? Macam tu je. Simple je. Kamu tengok. Kan? Dah dapat sampai sini. Kita pergi dekat B. B ni dia kau-kau sikit kan. 4/5 set X campur 2/set X. Kita buat 1 per 1. Tak ada masalah. Macam ni. Sama cerita dia. Bagi nampak dulu. Kita akan tuliskan sama dengan 4/5 X kuasa 1/2. Bagi nampak je. Yang ini campur 2 X kuasa naik atas negatif 1/2. Baru kita buat dy dx. Kan? Sebenarnya dia tak tulis dy dx. Sebenarnya sebab dia tak bagi y. Kita tulis d dx je. Tapi tak apa. Kita tulis je. Sebab kita sendiri faham benda ni kita tengah buat apa? Pembezaan. Kita akan dapat kat sini. Terus darab depan. Bagi nampak. 4/5 X 1/2 tolak 1. Campur. Darab depan. Negatif 1/2 darab 2. X negatif 1/2 tolak 1. Okey. Tulis dalam bentuk indeks dulu. Yang ini akan dapat boleh potong 2/5 X kuasa negatif 1/2. Okey. Campur tolak akan jadi tolak. 2 dengan 2 potong. Negatif saja tinggal. Yang ini X kuasa berapa? Negatif 1 tolak negatif 3/2. Baru pergi tulis dalam bentuk yang cantik. Kalau dalam exam tinggal macam ni pun tak apa. Contoh kamu terlupa ataupun kamu nak cepat ke, cukup perbezaan. Kan? Jadi kat sini terus kita boleh tulis apa? Bila pecahan, negatif nak turun, kita akan ikut susunan dia. 2 ke atas, 2 jangan usik. 5 dia enjak sikit. Ada orang nak datang. Ada tetamu nak datang, dia enjak sikit. Siapa datang? Turun bawah. X punca kuasa. Nampak? Negatif punca kuasa 2. Dah. Kan? Tolak. Yang ni tak ada orang kat atas. 1. Tak ada orang, 1 nak turun. Per dengan siapa yang turun? Punca kuasa berapa?
2 tak ada tulis. Punca kuasa 2 tak ada tulis. Kemudian X kuasa 3. Itu cara tulis supaya lebih cantik saja kan. Okey. Boleh? Kita tengok yang C. Okey. C sebenarnya dia ada banyak cara tu. Kan? Cuma kalau ikut peringkat level satu-satu kita belajar. Kan? Biasanya kalau saya tengok kuasa 2 tu. Kalau mampu kembangkan, kembangkan. Kalau mampu kembangkan. Okey. Contoh. Yang ini nombor 2C. Dia bagi 9 tolak 4X kuasa 2. Kalau kamu mampu kembangkan, kamu mampu kembangkan. Kalau tidak, nanti kita bila dah belajar kurungan, nanti kita boleh buat teknik kurungan. Tapi kurungan saya tak ajar lagi. Jadi kita akan buat dulu teknik kembangan. Jadi saya akan jadikan dia 81 tolak 8 kali 9, 72X campur dengan 16X kuasa 2. Baru saya buat dy dx sama dengan 81 tak payah. Ada X, buang X, tinggal negatif 72. Darab depan 32X. Dia siap. Kalau mampu kembang, kembangkan. Selagi mampu. Kan? Ada pula cikgu, kuasa 3 kena, boleh tak? Kuasa 3 kalau mampu kembang, kembang. Tapi bila saya dah ajar kamu kurungan nanti, kan? Kamu dah tak kembang dah, biasanya laju terus buat. Kan? Okey. Kita tengok seterusnya sebelah. Sebelah, kita masuk nombor 3. A, Y sama dengan 4X kuasa 2. 5 tolak third X. Ini pun sama. Kita mampu kembang. Mampu kembang, kita kembangkan. Kita akan dapat apa? 20X kuasa 2 tolak dengan, yang ni tengok betul-betul. 4X. 2 campur dengan, dia bila darab, dia campur sebenarnya. 2 campur setengah. 2 campur setengah maksudnya, tulis dulu bagi nampak lah. Nanti kamu tak nampak. 2 campur 1/2. Saya tulis dulu kan. Bila dah faham nanti senang laju sikit buat. Tolak 4, X 5/2 gitu. Pak, itu kembang je dulu. Ini Y lagi. Ini masih Y. Belum dy dx. Baru kita buat dy dx. Darab depan, tolak 1 tinggal 40X. Darab depan, bagi nampak tolak ni kat sini ada negatif ke ni. Tinggal dulu. 5/2, 4X tolak 1. 5/2 tolak 1 maksudnya tinggal 3/2. Okey. Apa jawapan akhir bagi cantik? Ni boleh potong. 40X tolak 10. Ini kalau nak tulis dalam bentuk set balik. Punca kuasa 2. X kuasa 3. Gitu. Okey. Boleh faham kan? Ini sebab tu yang masa form 4 tu masa belajar index dan log tu dia ada set sekali masa tu kita belajar. Okey, kita tengok sebelah B. Boleh kalau kamu rasa macam tak faham ke cakap terus Okey. C ke B? B. Laju betul nak C B. B, Y sama dengan X kuasa 2 campur 4/X kuasa 2. Kalau boleh kembang, kita kembang. Kita cuba kembangkan. Kita kembangkan, kita akan dapat kuasa 2 X kuasa 4. Okey. Campur dengan darab 8. 8 ni darab ni akan jadi X saja. Okey. Campur dengan 16/X kuasa 2. Itu dia punya kembangan dia lah. Kan? Yang ni kat bawah. Paling atas dulu. X kuasa 4 campur 8X campur 16X kuasa negatif 2. Baru kita buat dy dx. Dapatlah darab depan tolak 1. Ada X, buang X. Darab depan 32X tolak 1 negatif 3. Dah betul lah.
Nak bagi cantik sebab ada kuasa negatif. 4x kuasa 3 campur, betul. Campur 8 tolak 32 per x kuasa 3. Okey? Dia adjust sikit saja. Okey? C. Wow. Yang ini terbaik ni. Kejap. Nombor 3 C. Saya 3 padam balik. Y sama dengan 4 X tolak 1, 1 tolak X per dengan punca kuasa 2X. Okey. Yang ni sebenarnya kita boleh buat apa? Kita kembang dulu. Tak ada masalah. Kita boleh kembang dulu. Kalau kita kembang atas satu-satu. Contoh saya kembang ke atas. Saya akan dapat apa? 4X tolak dengan 4X kuasa 2 tolak 1 campur X. Okey. Per dengan punca kuasa 2X. Okey, yang ini boleh simplify, susun bagi cantik, negatif 4x kuasa 2 campur 5x tolak 1. Okey, tengok kan? Bila dia per Mamat ni, sampai kat sini, kita tang tang tang. Ni nama tong tang tang. Tong tang tang tu seorang-seorang lah. Kan? Punca kuasa x, punca kuasa x, punca kuasa x. Seorang-seorang kita buat. Okey, apa jadi kat sini? Negatif 4. Tak usik. Ni. 2 negatif 1/2. Maksudnya 2 tolak setengah. 2 tolak setengah tinggal 1/2. Siapa 1/2? 3/2. Yang ini. 1 tolak setengah. 1 tolak setengah tinggal setengah. Maksudnya 5x 1/2. Yang ini tak ada orang. Kosong tolak setengah. Kosong tolak setengah maksudnya apa? X kuasa negatif setengah. Baru kita buat dy dx. Sama dengan darab depan. Kalau dah boleh congak tak apa. Sekarang kita tulis dulu. Negatif 4 dulu ke nombor tak kisah siapa dulu. 3/2 X tolak 1. 3/2 tolak 1. Tolak 2/2 tinggal 1/2. Darab depan. Maksudnya yang ni bila darab depan boleh congak kot. 5/2 darab depan. Tolak 1. Negatif 1/2. Okey. Last sekali. Negatif 1/2. Negatif. Jadi positif 1/2. X. Negatif 1/2. Tolak 1. Negatif 3/2. Boleh? Boleh ikut? Okey. Apa yang kita boleh simplify? Okey, sini boleh 2. Jawapan akhir akan dapat negatif 6 punca kuasa 2x. Okey, seko. Yang ni pula. Yang ini 5 dengan 2. X ni negatif nak turun bawah. Jadi campur 5/2. Senjak sikit. Ada tetamu nak datang. Kan? Jadi punca kuasa 2x. Okey. Yang ni pula. Yang ini pun sama juga. 1, 2 kena enjak sikit sebab ada orang nak datang. Jadi kita ambil campur 1/2 punca kuasa 2 X kuasa 3. Siap. Dalam bentuk apa? Set. Okey. Macam mana? Masih lagi boleh kan? Oh, jam juga sikit tak apa. Coba pelan-pelan sebenarnya bila biasanya kalau kat sini, masa turun bawah tu kamu tak tahu, kamu tinggal dalam bentuk indeks. Biarlah kuasa negatif ke kuasa positif tak kisah. Bentuk indeks, kuasa pecahan pun tak apa, tinggal je. Cuma simplifykan dia punya perkali kat depan ni. Perkali kat depan tu tolong pemudahkan. Jangan biar tinggal macam ni tak boleh. Negatif 6x 1/2. Okey dah. Dah okey dah tu. Termasuk seterusnya kita dah sampai bahagian yang best tu, dah last tu dekat sikit. Nombor 4. Cari dy dx. Cari dy dx. Okey. Kan? A, y sama dengan x kuasa 2 tolak 2x. X sama dengan 1/2. Yang ni dia ada special. Kenapa saya bagi special? Ni, mana menatang tu?
Aduh, datang ni. Ni. Deng. Datang ni tengok tak apa. Saya tunjuk dulu nanti kita buat dalam kerja. Ni. Nampak ni? Ini pengambilan kamu tak belajar lagi. Shift dia adalah pembezaan. Shift. Tum. Dia keluar pembezaan nampak. DX maksudnya apa? Bezakan. Siapa nak kena beza? X kuasa 2. Alpha X kuasa 2. Kemudian tolak 2 alpha X. Tu soalan dia. Dia pun letak koma. Koma kita pun koma. Koma. Berapa nilai X? 1/2. Saya letak 0.5. Nampak? Okey. Sama dengan 4 jawapan. Negatif 1. Okey. Boleh cek. Maksudnya boleh cek jawapan lah. Kan? Okey. Jawapan dah tahu dah. Jawapan dia apa tadi? Negatif 1. Tapi itu jalan kerja lah. Contoh. Ada setengah soalan nanti kita nak juga pakai kalkulator sebab nak cepat. Tapi soalan ni janganlah. Sebab dia direct cari dy dx. Kita buat dulu. Dy dx sama dengan darab depan. 2x tolak 2. Masuk 1/2. 2. 1/2 tolak 2 akan dapat pum 1 tolak 2 negatif 1. Kan? Tangan laju lagi pada kalkulator. Tak tahulah sebab saya tekan kalkulator slow kot. Okey. Tapi sebenarnya boleh cek. Okey, dengan syarat apa? Ada nombor. Ada masukan. Kalau tak ada masukan, kalkulator tak boleh buat. Okey. Kita tengok yang B. Jadi biasa kamu tengok yang B tu, kan B tu dia macam ada set, ada punca kuasa. Kadang-kadang dalam exam sebenarnya kamu bukan nak buat apa pun, kamu nak cek jawapan. Sebab tu kita boleh cek jawapan dengan menggunakan kalkulator. Tak ada masalah kan? Okey, kita tengok B. Y sama dengan punca kuasa 2X. 2 tolak X. Yang mana X sama dengan 9. Okey. Mampu tak kita expand? Boleh expand. Tak ada masalah apa pun nampak. Akan jadi apa? 2 ni. 2X kuasa 1/2. Saya tukar terus. Okey. Tolak dengan 1/2 campur 1. 1/2 campur 1. Jadi akan jadi 1/1/2. 1/2. X 1/2 adalah 3/2. Kat sini. Jadi baru boleh buat dy dx sama dengan darab depan 1/2 2 x kuasa tolak 1. 1/2 tolak 1 tinggal negatif 1/2. Okey. Tolak yang ini darab depan 3/2 x 3/2 tolak 1 tinggal 1/2. Okey. Sekarang kita dah boleh potong yang ini 1 per punca kuasa 2x tolak 3/2 punca kuasa 2x. Masukkan 1 per punca kuasa 29 tolak 3/2 punca kuasa 29. Dapat jawapan 1/3 tolak 3/2. 3 ambil kalkulator. Berapa dapat? 9/2. Mana kalkulator saya ni? Okey. Negatif 25/6. Okey. Jom kita cek jawapan. Sama tak? Cek jawapan. Pembezaan. Punca kuasa 2x. Darab dengan 2 tolak x. Tutup kurungan. Koma 9. Ya, dapat sama. Tapi dia bagi jawapan macam ni. Ini sebenarnya sama. Negatif 4, 1666 tu adalah benda yang sama. Kan? Okey. Itu cek jawapan. Boleh cek jawapan. Jangan risau. Okay, kita teruskan yang C pula. Macam mana jadi C dia? Nombor 4 C. C dibagi Y sama dengan X kuasa 2 campur 4 per dengan X kuasa 2.
X sama dengan 2. Ini macam tadi. Macam tadi ni. Tengok betul-betul. Ni kat bawah ni. Apa kita buat? Kita buat X kuasa 2 campur 4. Tungtang. Macam tu. X kuasa 2. X kuasa 2. Gitu. Jadi akan jadi apa? 1 campur 4 X negatif 2. Dah boleh buat dy dx. Dy dx sama dengan 1 tak payah. Yang ini akan jadi apa? Darab depan negatif 8. X tolak 1 negatif 3. Boleh masuk terus 2. Masuk terus negatif 8. Kalau nak pakai 2 kuasa negatif 3 pun tak ada masalah ni. Kan? Dapat jawapan. Kamu tekan kalkulator terus sebab kamu ada kalkulator. Negatif 1. Okey? Simple. Kita pergi sebelah. Kita masuk yang seterusnya. Yang ini yang saya nak ajar kamu macam mana kalau kurungannya. Kan? Kuasa besar. Tak mampu nak kembang ni. Jenuh expand tak dapat. Kan? Kalau dalam buku teks dia ajar teknik kaedah apa? Kaedah penggantian. Kan? Lepas tu dia ada buat petua rantai. Saya lain sikit. Simple je saya ajar. Simplify kan saja. Tengok. Okey. Yang ini kita panggil dia pembezaan kuasa besar. Kuasa besar kurungan. Terbalik ni. Bolehlah. Patutnya kurungan kuasa besar. Ini kuasa besar kurungan. Okey. Jadi macam mana cerita dia? Simple saja cerita dia. Contoh saya ambil kat sini. Saya pakai contoh kan. Contoh 1. Kamu boleh salin tengok. Saya bagi Y sama dengan kuasa 2X campur 1 kuasa 6. Nah, ambil kau. Kan? Dia apa kita nak buat? Ni step dia. Ni step dia. Step pertama, salin bracket. Nombor 2, darab depan. Nombor 3, lepas darab depan, biasa tolak 1. Nombor 4, beza dalam. Beza dalam buat apa? Beza dalam ni bawa belakang. Dia ada 4 step lah. Simple. Nampak kan? Apa? Salin bracket. Terus buat. Dy dx sama dengan salin bracket. Salin. Jangan ubah apa-apa. 2x campur 1. Tak ubah. Kemudian buat apa? Darab depan. 6 di depan. Tolak 1. 6 tinggal 5. Okey. Beza dalam. Yang dalam ni kita bezakan. Kalau 2x campur 1 jadi apa? 2 saja. Bawa belakang. Gitu. Siap. Tapi tak cantik lah. Bagi cantik. Jawapan kita akan jadi 12. 2x campur 1 kuasa 5. Siap. Tak kisah macam mana kuasa besar pun. Okey. Contoh kedua. Contoh kedua. Y sama dengan punca kuasa 3x campur 1. Sama dengan cerita dia. Nampak? Ini akan jadi macam mana cerita dia? Kita jadikan dia kurungan 3x campur 1 kuasa 1/2. Sama konsep dia. Dy dx sama dengan salin kurungan. Lepas salin kurungan, darab depan. Lepas darab depan, tolak 1. Lepas tolak 1, beza dalam, bawa pergi belakang. Dah. Tulis bagi cantik. Kuasa negatif nak turun bawah. Siapa duduk kat atas? 3 je duduk kat atas. 3/2 tunggu tetamu dia datang. Punca kuasa 2 3x campur 1. Siap. Bagilah macam mana pun. Dan kerja dia sama. Kita panggil dia kuasa besar. Okey. Boleh Satu lagi. Contoh 4. Tiba-tiba 4. Okey. Contoh 3. Contoh 3 saya bagi kat sini. Y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 1.
kuasa 5. Dia naik pangkat. Dia naik pangkat, dia buat hal. Kan? Tak apa. Sama kat cerita dia. Sebab apa? Kurungan kuasa besar. Sama. Dy dx sama dengan salin bracket. Darab depan. Jadi 15 dia. Sebab dah ada orang. Okey. Tolak 1. Tinggal 4. Beza dalam. Kalau X kuasa 2 jadi apa? Kamu kena congak. Kalau X kuasa 2, perbezaan dia jadi 2X. Tulis bagi cantik. Ni 30X. X kuasa 2 tolak 1 kuasa 4 dah. Siap. Tu. Ya. Kau sekiranya X kuasa 3 nak kena 3X macam tu. Yang mana? Nombor apa? Yang contoh 3. Contoh 3 ya, okey. Kalau Kau X kuasa 3. macam ada X kuasa 3 tu kena 3X macam tu. Kalau X kuasa 3, X kuasa 3, kita beza dia jadi 3X kuasa 2, betul? Kan? Yang ini bawa ke belakang. Beza yang dalam ni. Katakan kat dalam ni dia bagi 2X kuasa 3 campur X. Kamu kena beza juga benda ni. Kamu kena jadi 6X kuasa 2 campur 1. Yang ni bawa ke belakang. Itu kita panggil dia beza dalam bawa belakang. Boleh, Lan? Nampak? Nampak. Okey. Tapi dia tak adalah bagi macam apa dahsyat sangat. Yang dalam kurungan tu tak ada dahsyat. Lebih kurang je dia bagi kan. Okey. Jom kita tengok contoh. Mana soalan? Saya campak mana soalan kau? Ni. Okey. Jom kita tengok Biasanya 3 contoh ni dah boleh ni. Step ni 4 step ni je. Tak banyak step dia. Okey. Baik punya. Yang ini maksudnya latihan kendiri 2.4. Latihan kendiri 2.4. Okey. Nombor 1. Bezakan setiap berikut terhadap X. Jadi A dia bagi X campur 4 kuasa 5. Kalau jumpa macam ni, terima kasih. Senang. Jawapan kita apa? Dy dx sama dengan kurungan X campur 4. 5 pergi depan. Tinggal 4. X 1 je. Tak payah. Jawapan kita apa ya, Adam? Senang. Dah siap. Okey. B. Sama juga je. 2X tolak 3 kuasa 4. Ini pun boleh congak. Dy dx. Salin bracket. Darab depan. Kuasa 3 beza. Bawa ke belakang. 2 dapat jawapan 8. 2X tolak 3 kuasa 3. Okey. Tapi kalau kamu boleh congak 4 darab 2 ni boleh congak. Terus tulis jawapan je. Tak apa. Okey. C pun tak susah mana. 1/3. 6 tolak 3X. Kuasa 6. Kat sini. Jadi dy dx kita sama dengan ni. Jadi 6 darab 1/3. Boleh congak. Kalau boleh congak tulis lah 2. Okey. 6 tolak 3X. Kuasa 5. Dalam ni perbezaan. Ini kena pandai congak lah. -3. Dapat jawapan kita -6. 6 tolak 3X kuasa 5. Okey. Perbezaan yang simple-simple kena cekap lah. Laju sikit. Okey. D. 4X kuasa 2. Tolak 5 kuasa 7. Dia menakutkan Okey, tak apa. Dy dx sama dengan salin bracket. Apa-apa pun bracket jangan ubah langsung. Pergi depan. Tinggal 6. Siapa kat belakang? 8X. Darab depan. 8X. Jawapan akhir kita akan dapat. Cantik tulis. 56X. 4X kuasa 2 tolak 5 kuasa 6. Dah siap. Sekejap je sebenarnya perbezaan ni. Bila kamu dah nampak dia punya idea dia.
Semua kamu buat laju je. Okey. D dah. Kita tengok E. Okey, E. E pun saya rasa tak ada masalah apa pun. Senang lagi ni. Campur 2 kuasa 8. Tak ada masalah. Okey. Sebab yang dia dalam buku teks dia pakai let U tu. So dia panjang sikit cerita dia. Okay, dy dx sama dengan yang ini salin bracket tambah 2 depan 8 tinggal 7 beza ke belakang 1/6. Ni dengan ni boleh kecil kan? Jadi apa? 4/3. 1/6x campur 2 kuasa 7. Okey? Boleh eh? Simple je. InsyaAllah boleh buat ni. F. F. Wow. Tapi sebenarnya dia tak ada wow dah. Wow faktor dia dah habis. Berapa? Kita dah boleh buat. Kamu tengok soalan pun kamu tengok. Alah ni boleh ni. F. 2/3 5 tolak 2x kuasa 9. Dy dx kita. Dy dx sama dengan apa? Salin bracket 5 tolak 2x darab depan. Bila darab depan kita akan dapat 18/3 6. 6. Sini tinggal 8. Beza dalam negatif 2. Jawapan A dapat negatif 12. 5 tolak 2x kuasa 8. Sekejap je buat perbezaan. Perbezaan ni syok apa? Antara soalan yang bila kamu nanti pergi sekolah ni bulan depan. Di sekolah. Kamu lepak kantin. Kan? Kamu buat latihan ni. Masa tu. Kalau budak form 1, form 2 lalu ke ada budak form 3 lalu ke. Dia tengok kau buat. Dia rasa macam dahsyat abang ni pandai gila. Kan? Buat nampak dx, nampak x banyak, nampak algebra banyak, dia jam kejap. So kau jangan takut-takutkan dia. Kau cakap, jangan risau dia, benda ni senang. Kan? Cakap dia. Kan? Ini easy. Okay. G. F. G. 1 tolak x kuasa 2 kuasa 3. Ada pelajar dia pergi expand kuasa 3 ni boleh nangis. Jadi dy dx sama dengan salin bracket 1 tolak x kuasa 2. Bawa depan 3 tinggal 2. Kat belakang ramai ni. Ada 2 orang yang boleh dibezakan. Ini akan dapat negatif 1. Yang ini akan dapat negatif 2x. Basic punya perbezaan kena cakap. Yang akan tinggal apa? Akan tinggal negatif 3 tolak 6x. 1 tolak x kuasa 2 kuasa 2. Okey? Tak payah kembang. Walaupun kuasa 2 mampu kembang. Dah. Cukup. Jangan kembang. Cukup. Setakat tu je. Sebab kita nak buat apa? Pembezaan nama ni. Okey? H. Wow. Negatif 10 dia keluar. Kan? 2x kuasa 3 tolak 4x campur 1 kuasa negatif 10. Tak ada masalah. Sama juga. Buatlah macam mana pun. Formula kita sama. Salin bracket 2x kuasa 3 tolak 4x campur 1. Bawa depan negatif 10 bawa depan. Tolak 1 jadi negatif 11. Pembezaan yang ini. Ramai ni. Dia dapat apa? 6 x kuasa 2 tolak 4. Okey. Kan? Contoh ada kadang-kadang kamu tengok benda ni dia dah faktor siap. Kalau kamu ramai-ramai macam ni, kalau kamu tak darab masuk negatif 10 pun tak apa. Kamu tinggal je jawapan jadi negatif 10. Kemudian yang sikit ni 6x kuasa 2 tolak 4. Kemudian yang ramai ni. Yang ramai ni okey kita bawa tunggu bawah lah. Sebab kuasa negatif 11 kan. Okay. 2x kuasa 3 tolak 4x campur 1 kuasa 11. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Cuma kadang-kadang dia ada yang boleh faktor ni. Kalau boleh faktor ni, dah tak boleh faktor. Kuasa 11 dah faktor. Macam mana? Tak boleh kan? Okey. Kita pergi dekat nombor 2. Padam dulu
Okey, kita masih lagi duduk dekat latih diri 2.4 kan. Jadi kita dah masuk. Nampak tak? Boleh nampak sikit. Nombor 2 kat situ. Bezakan A 1/3x campur 2. Ini macam biasalah. Benda semua kat bawah. Ramai-ramai kat bawah ni jangan kau naik x saja. Ini kalau ramai-ramai kena naik semua. Dia akan jadi 3x campur 2 kuasa negatif 1. Dia jadi macam tu. Baru kita boleh buat dy dx kita. Dy dx sama dengan salin bracket. Pergi depan. Tolak 1. Beza dalam. Bawa belakang. Jawapan akhir dapat. Bagi cantik sikit tulis akan jadi apa? Negatif 3 per. Kuasa negatif per 3x campur 2 kuasa 2. Okey? Boleh jom kita tengok. Satu lagi siapa ni? Sama tak cerita dia? B 1/2x tolak 7 kuasa 3. Mana atas dulu? Dia akan jadi 2x tolak 7 kuasa negatif 3. Dah boleh buat dah dy dx. Sama dengan salin bracket. Bawa depan. Tolak 1. Beza dalam, bawa belakang. Okey, bagi cantik. Yang tinggal apa? Negatif 6. Kuasa negatif turunkan ke bawah. Kuasa 4. Okey. Jadi kamu dah nampak idea dia sebenarnya. Dia tak susah lah. Kan? Tak susah lah. Okey, kita terus tengok nombor kita C. Saya ingat saya nak tinggalkan C kejap. Saya pergi E terus E. C dengan D tu boleh buat tu. Kamu dah boleh buat dah sebenarnya. Okey. Kalau sangkut dia beritahu saya. Saya tak pergi E terus Nombor 2 E. E pun tak ada masalah. Sebab tadi contoh saya dah ada buat dah kat contoh tadi. E. Punca kuasa 2. 2x tolak 7. Kita tukar jadi 2x tolak 7 kuasa 1/2. Dah boleh buat. Dy dx sama dengan salin bracket. Bawa depan. Tolak 1. Beza dalam ke belakang. Pom potong mati. Yang tinggal apa? 1/2x tolak 7. Kuasa 1/2 adalah punca kuasa 2. Okey. F. F sama je. F sama je lebih kurang. Jadi kita akan dapat F kat situ. Punca kuasa 2. 6 tolak 3x. Kita tukar dulu jadi kurungan. 6 tolak 3x kuasa 1/2. Baru boleh buat dy dx. Nampak keadaan dia. Okey. Jadi 6 tolak 3x. Bawa depan. Tolak 1. Beza dalam. Siapa? Ini negatif 3. Okey. Siapa stay kat atas? Negatif 3. Siapa turun? Dua-dua orang. 2 dah turun dulu. Baru yang ni turun. Siap. Okey. E, F. G dengan H. Sama tak cerita dia. Cuma H tu nanti kita tengok. Tengok G dulu. Okey. Kita tengok dekat G. Punca kuasa 2. 3x kuasa 2 campur 5. Dia jadi apa ni? 3x kuasa 2 campur 5 kuasa 1/2. Jadi dy dx sama dengan salin bracket. Bawa depan. Tolak 1.
Kemudian beza dalam bawa belakang ni 6x. Boleh simplify. 6 dengan 2 boleh. Tinggal 3 je. Jadi yang kat atas adalah 3x. Siapa turun? Semua turun. Punca kuasa 2. 3x kuasa 2 campur 5. Okey. H. Last nombor ni. Dia bagi punca kuasa 2 sama cerita dia. X kuasa 2 tolak X campur 1. Cuma kadang-kadang dia bagi yang ini yang boleh faktor. Ini tak boleh faktor. Satu tak boleh. Ini buat macam biasa juga. Jadi X kuasa 2 tolak X campur 1. 1/2. Kita dah boleh buat cerita dia. Dy dx sama dengan salin bracket. Okey, 1/2 negatif 1/2 beza dalam bawa belakang. 2x tolak 1. Okey, contoh macam ni, siapa tinggal kat atas? 2x tolak 1. Yang turun 2 dulu sampai, baru dia orang ni semua turun. Punca kuasa 2, x kuasa 2 tolak x campur 1. Siap. Boleh okey? Senang ya, nombor apa? Nombor 2 tadi ya. Nombor 3. Nombor 3 lebih mudah. Sebab apa? Kita dah ada nombor masuk. Bila dah ada nombor masuk, dia senang sikit berbanding dengan yang lain. Yang tadi okey. Tinggal lah. Nombor 3. Nombor 3 yang pertama dia bagi A Y sama dengan 2x tambah 5 kuasa 4. X sama dengan 1. Kita buat dy dx dulu. Dy dx sama dengan yang ini 2x campur 5. Pum pergi depan. Ini tinggal 3. Pergi belakang 2. Okey. Yang ni 8. Saya terus ganti ya. 8 terus masuk. 2 kali 1 campur 5 kuasa 3. Dapat jawapan 8, 7 kuasa 3. Wow. 343 kali 8. 2744. Soal nombor dia. Betul cuba kamu semak tengok okey. B, dah senang dah sebenarnya. Dia dah nampak cerita dia. B, dia bagi punca kuasa Y. 5 tolak 2x. Dia nak x sama dengan 1/2. Ni dah boleh buat dah. Dah boleh buat dah. Sebab perbezaan dia dah boleh buat. Bagi cantik dulu. 5 tolak 2x. Sini 1/2. Dy dx. Sama dengan 5 tolak 2x. Pergi depan. 1/2. Negatif 1/2. Bawa belakang. Negatif 2. Potong. Siapa tinggal kat atas? Yang tinggal kat atas adalah negatif 1 per dengan punca kuasa 2. Dah boleh ganti lah. 5 tolak 2 kali dengan 1/2. Kita akan dapat jawapan negatif 1 per punca kuasa 2, 4. Jawapan dapat negatif 1/2. Okey. Settle kat situ. B. C. Okey. C pun dah senang. Dah boleh ikut dah. C. Y sama dengan 1 per 2x tolak 3. Y sama dengan 1. Yang ini. Dia ni. Awas. Dia bergurau tak apa. Kat sini kita buat dulu dy dx. Dy dx kita sama dengan ini saya tak buat lagi. Ini adalah y sama dengan 2x tolak 3 kuasa negatif 1 Jadi sini akan jadi
2x tolak 3. Negatif 1 bawa depan. Tolak 1 negatif 2. Bawa belakang 2. Sini kita akan dapat negatif 2 per dengan 2x tolak 3 kuasa 2. Tak boleh masuk 1 sebab 1 ni y. Jadi sebelum kita masuk, kita kena buat dulu. Kan? Y sama dengan 1 per 2x tolak 3. Dia bagi y 1. Jadi saya tukar tempat. Pium, pium. 2x tolak 3 sama dengan 1 per y. Cing. Dapat jawapan dia 2x sama dengan 3. 3 pula. 1 campur 3, 4. X dapat 2. Baru masuk. Negatif 2 per 2 kali 2 tolak 3 kuasa 2. Dapat jawapan 4 tolak 3, 1. Negatif 2 habis. Okey? Boleh? Okay, tengok sebelah pula. 2.5. Wow, dah sampai 2.5 dah. Jom. Kenyang. Padam okey. Okey, sekarang kita ada bahagian seterusnya 2.5 ni kita ada petua pembezaan. Petua pembezaan. Tak tahu dia buku teks kamu dia panggil apa, saya tak tahulah. Ada 2 petua. Satu dia panggil petua darab. Satu lagi petua bahagi. Sebab saya tak tahu kenapa saya panggil petua. Sebab dulu memang dia panggil petua. Sebab dalam bahasa Inggeris dia panggil rule. Rule tu maksudnya hukum. Macam rule, hukum ke peraturan ke. Susah pakai petua lah. Kan? Okay. Kat sini, petua darab mengatakan jika y sama dengan u darab dengan v, kan? Maka dy dx adalah sama dengan u dv campur dengan v du. Nampak? Darab tukar jadi tambah. Macam tu. Ini kita panggil formula ni dalam exam kamu dia bagi tau. Jangan risau. Dia bagi. Cuma kamu kena tahu benda tu wujud. Susah tak? Dia orang bagi tapi tak tahu benda tu wujud. Tak pergi tengok kat depan. Kan? Okay, petua bahagi pula kalau y sama dengan u per v. Dia jauh sikit sini nanti kacau orang. Jadi kat sini maksudnya dy dx sama dengan, kalau bahagi dia mula bawah dulu. Dia mula bawah dulu. V du. Tolak. Bahagi tolak. Tolak u dv. Per dengan v kuasa 2. Itu formula. Jadi kita nak gunakan formula ni. Bila nak guna formula ni? Bila tak mampu expand. Ada 2 benda tak mampu expand pakai. Kalau mampu expand, elok expand lah. Kalau mampu kembangkan, elok kembangkan. Contoh soalan kita tengok 2.5 ni. Kita tengok 2.5. Nombor 1, A kat situ. Dia bagi y sama dengan 4x kuasa 2, 5x tambah 3. Kalau soalan macam ni tak payahlah pakai formula ni. Ni kita mampu expand apa? Senang. Tak susah mana expand dia ni. Dia akan dapat 20x kuasa 3 campur 12x kuasa 2. Buat je lah dy dx. Tak susah pun. 60x kuasa 2. 24x. Dah. Kalau mampu expand, expand. Selagi mampu lah kan. Okay. Sama juga B. B. Negatif. Y sama dengan negatif 2x kuasa 3. X campur 1. Ini kita mampu ni. Kita masih lagi mampu expand. Masih lagi mampu. Mampu kita buat. Negatif 2x kuasa 4. Tolak 2x kuasa 3. Baru buat dy dx.
sama dengan negatif 8x kuasa 3 tolak 6x kuasa 2. Okey, saya harap kamu dah boleh laju sikit lah untuk perbezaan yang simple macam ni. Okey. Ini mampu expand. Cuba tengok ini dah ke? Padam Udah hitam maksudnya ni. Ambil baru. Ajar tuition dah macam kerja kontrak. Okey. Kita tengok. Biasa buat, tak ada masalah. Part time. Saya part time. C. Y sama dengan X kuasa 2, 1 tolak 4X kuasa 4. Alamak. Tak mampu nak expand. Sebab apa? Kuasa 4. Bila tak mampu nak expand, baru kita pakai U, V. Jadi kita U sama dengan X kuasa 2. V sama dengan 1 tolak 4X kuasa 4 gitu. Tak payah buat DX, kamu buat DU sudah, kita faham sendiri. DU. DU maksudnya apa? 2X. Bezakan view. Okey. DV. Sama dengan tadi? Baru belajar tadi. Salin kurungan, salin bracket. Bawa depan. Tolak 1. Ni beza ke belakang. Simplify kan. Negatif 16. 1 tolak 4X kuasa 3. Boleh? Okey. Dah siap benda ni, masuklah dalam formula. Apa formula kita? Oleh sebab itu, dy dx. Tulis formula dulu. U dv. Saya tak tulis per dx. Ringkas je. Campur v du. Dah. Siapa u dv? Ni cross. Dia zap. Dia cross. Lepas tu saya susun macam tu. Dia cross. Bila kita cross ni, kita akan darab ni dengan orang depan ni. Dia akan jadi negatif 16 X kuasa 2 salin. Campur V du. Dia cross. Dia silang. Dia darab. Darab. Jadi kita akan dapat ni 2X. Alamak. Tak muat. Kita muatkan lah. 1 tolak 4X kuasa 4. Okey. Sampai sini biasanya ramai pelajar boleh buat. Step bawah ni yang sangkut. Factorize. Okey. Senang je factorize. Tengok tuan-tuan macam mana nak factor dia. Yang pertama, tengok nombor dulu. 16, 2. Tanda. 16, 2. Jadi faktor kita apa? 2. Jadi saya akan keluarkan 2. Masa saya keluar 2 tu, kan? Yang dekat atas ni apa saya buat? Saya potong. Ni tinggal 8. Ni hapus. Gitu. Okey. Kemudian apa? Yang ini X. Okey. Yang ini X. Habis. Yang ini X ada kuasa 2. Buang 1. Okey. Kemudian apa? Yang kurungan ni. Yang kurungan ni, kuasa 3 dengan kuasa 4. Kita ambil yang kecil. Siapa yang kecil? Kuasa 3. Salin dia. Okey, dah potong. Sam. Bila kau potong yang ini kau potong kuasa dia. Itu cara dia. Yang kecil potong habis, yang besar potong kuasa je. Okey? Jadi apa yang tinggal? Negatif 8X yang tinggal tambah 1 tolak 4X. Tulis bagi cantik. 2X 1 tolak 4X. Yang tinggal negatif 12X campur 1. Yang ni. Dia problem dia selalu memang guys tu. Setiap tahun saya ajar sini ke sini ni okey lagi. Faktor ni ke bawah ni. Yang ni ramai sangkut. Jadi kita tengok betul-betul macam mana nak faktor dia. Okey? Boleh? Okey, kita tengok terus
Jap, cikgu nak salin jap. Okey, saya. Okey. Ada soalan? Cikgu, yang kuasa 3 tu cikgu tak tulis ke? Mana? Ya Allah. Marah Sapuan. Okey. Tertinggal Sapuan. Kan? Kat atas ada. Bawah dihilang kejap. Kan? Tapi dah ada. Terima kasih. Dah? Okey? Jap cikgu. Tadi waktu awal-awal cikgu terangkan tu saya tengok dulu. Tu sebab saya lambat sikit salin. Saya simpan dalam ni dulu Yang ni dah kan? Okey. Ni dah. Yang ni dah. Okey. Okey, Syirah. Dah Boleh? Jap. Okey dah cikgu. Okey, nanti tengok yang ni tengok yang D. Dia 2-3 kali lagi boleh faham dah pelan-pelan Ni baru yang kali pertama jumpa yang kena faktor tu. Okey. D Y sama dengan X kuasa 2 punca kuasa 1 tolak 2X kuasa 2. Ini melibatkan apa ni? Kan? Ada punca kuasa. Kita tukar jadi dulu X kuasa 2 kurungan 1 tolak 2X kuasa 2 kuasa 1/2. Memang tak mampulah kita nak kembangkan benda ni. Kita jadikan U dengan V. U sama dengan X kuasa 2. V sama dengan 1 tolak 2X kuasa 2 kuasa 1/2. Jadi kita boleh buat DU kat sini akan jadi 2X. DV kat sini, macam tadi. Salin kurungan. Darab depan. Tolak 1. Kemudian, ni. Beza belakang. Okey. Negatif 4X. Okey. Boleh simplify kat sini kamu nampak. Negatif 4 dengan 2 ni boleh simplify. Tinggal 2. Jawapan kita tulis bagi cantik. Negatif 2X. 1 tolak 2X kuasa 2 negatif 1/2. Okey. Bila kita nak faktor, lepas ni kita nak faktor. Jadi benda ni jangan kamu turunkan ke bawah. Ni. Jangan turunkan. Kita gunakan konsep indeks. Last sekali baru kita turun. Apa jadi? Kemudian. Ini jangan usik dia. Biar macam ni je. Sebab kita nak masuk ke dalam formula besar. Formula besar kita dy dx sama dengan sama tu. U. Mana U? Ni cross. Cross. Bila kita cross ni siapa efek orang depannya? Negatif 2 X kuasa 3. Okey. 1 tolak 2X kuasa 2 negatif 1/2. Kemudian campur dengan lama dia kena langgar orang sebelah lah. Saya padam dulu orang sebelah ni. Okey. Cross ni pula. Kita cross. 2X dengan 1 tolak 2X kuasa 2 1/2.
Yang ni tengok. Bila kuasa yang pecahan-pecahan ni tengok sama. Tengok macam mana nak buat. Dia tak susah lah. Sama je konsep dia. Masa faktor kan. Yang pertama, nombor. 2X, X. 2X. Okay. Masa kita buat 2X ni, kamu akan nampak. Kan? Saya akan ambil siapa? Sebenarnya saya ambil antara 2 kat depan ni, siapa kecil? Dia kecil. Kecil kita ambil. Dia biasanya kita akan ambil yang kecil. Kan? Bila kita ambil yang kecil, yang besar apa jadi? Kan? Kita faktor dia. Kan? Okay. Jadi, kita boleh faktor macam biasa je. Kamu akan nampak. Yang ni akan jadi apa? 2X. Yang ni habis. Okay. Yang ini akan jadi kuasa dia tinggal 2. Nampak? Dia simple je sebenarnya. Okay. Sekarang, kita pergi dekat mana sampai? 2 ekor ni. Yang ni selalunya sangkut ni. Antara dua-dua ni, kita ambil yang kecil. Siapa kecil dua-dua ni? Ni kuasa negatif. Kuasa negatif tu kecil. Kita ambil 1/2 X kuasa 2 kuasa negatif 1/2. Okey, untuk kurungan ni, cara dia tetap sama. Yang kecil mampus terus. Yang besar mampus kuasa je. Faham? Tak kisah kuasa berapa pun. Dia tak kisah kuasa berapa. Jangan peduli kuasa berapa. Cara dia sama je. Yang kecil mati terus, potong habis. Yang besar, potong kuasa. Okey? Jadi, baru kita tengok apa yang tinggal. Yang tinggal, yang ini tinggal apa? Negatif X kuasa 2. Negatif X kuasa 2. Oh, ni mati dah. Negatif X kuasa 2 campur 1/2X kuasa 2. Yang tinggal adalah 2X 1/2X kuasa negatif 1/2. Yang belakang 1/3X kuasa 2. Okey? Tak cantik. Kat mana tak cantik ni? Kuasa negatif. Tak cantik. Jadi kita tulis bagi cantik sama dengan 2X 1/3X kuasa 2 per punca kuasa 2 1/2X. Okey, cuba perhatikan. Tengok. Alamak, tak nampak ni. Ini boleh kan? Tak nampak. Hilang tu saya tak faham. Yang dekat 2X tu. Yang mana? Ni, yang ni. Bawah. Ni. Yang dekat 2X kuasa 2. Yang ni. Tak, cikgu, yang 2X kurungan 1/2X kuasa 2, macam mana kuasa 2 tu hilang? Oh ya, kuasa 2 hilang. Saya terlupa tulis tu kuasa 2. Sama, terlupa tulis. Tak. Yang mana? Kan. Dekat second last tu kan, 2X darab 1/2X kuasa 2 darab negatif 1/2. Yang ni. Bawah ni. Tu yang dekat 1/2X kuasa 2 tu. Yang ni. Macam mana apa kuasa 2 tu tak ada? Yang ni. Yang ni saya tertinggal. Tak balik. Tertinggal dah, Puan. Lepas tu bila kau cakap kuasa 2 tak ada, saya mesti ada tertinggal letak. Tertinggal. Patutnya ni salin je kan? Salin je. Tertinggal. Yala macam mana? Boleh? Kau tengok? Okey. Cikgu. Ya. Saya tak faham yang mana negatif X kuasa 2 tambah 1/2X kuasa 2 ni. Yang ni. Okey, yang ni Okey. Ni kejap. Yang ini, saya salin balik yang ni. Dia kena, nak dapat benda ni, dia kena salin balik ni. Ini asal dia tadi, dy dx sama dengan negatif 2x kuasa 3 1/2x kuasa 2 kuasa negatif 1/2 campur 2x 1/2x kuasa 2 kuasa 1/2. Okey? Okey, Idlan.
Yang ni okey. Kita ganti masuk dah kan? Okey. Okey. Kemudian yang ni tak ada. Kita faktor. Bila kita faktor, kita ambil 2x ni kita keluarkan, betul tak? Bila kita ambil 2x kita keluarkan, sebab ni antara dua ni kuasa yang kecil yang ni. Kita ambil kuasa kecil, kita keluarkan. Bila kita keluarkan, maksudnya kita per sebenarnya. Itu maksud kita keluarkan, kita faktor. Boleh okey? Itu sebab tu macam ni. Oh, kamu nampak? Jadi apa yang tinggal? Ni mati, ni mati, ni mati, dengan ni tinggal 2. Itu cerita dia. Ni dengan ni mati, ni mati. Tu macam tu. Nampak? Tu habis. Boleh faham setakat ni? Ilan? Boleh. Okey. Lepas tu kurungan ni pula kita ambil yang kecil kita keluarkan. Yang kecil ni. Yang kecil saya keluarkan. 1 tolak 2x kuasa 2 kuasa negatif 1/2. Sama cerita dia. Sama cerita. Masa kita keluarkan, sebenarnya kita per dengan dia. Per. Nampak? Itu maksud kita keluarkan. Okey, sekarang siapa yang tinggal? Siapa yang tinggal? Tengok yang tinggal Okey. Yang tinggal biasanya kita start dengan apa? Negatif. Nampak? Negatif x kuasa 2. Itu tulis. Okey. Yang ini dengan ni sama, mati. Faham, mati. Tak ada. Jalan terus, jumpa apa? Tambah. Okey, tambah. Jumpa tambah. Okey. Yang ini dengan ni, kalau kamu tengok cerita dia, 1/2 tolak negatif 1/2. 1/2 tolak negatif 1/2, sebenarnya dia 1/2 campur 1/2. Lepas tu saya kata dia potong je. Maksudnya tinggal apa? Tak ada kuasa. Kuasa 1 yang tinggal. Lepas tu kita kuasa 1, kita ambil lah tu. 1 tolak 2x kuasa 2. Ambil je. Sebab dia kuasa 1. Kita buka je kurungan tu terus. Okey? Bawah tu baru kita simplify yang mana? Ni 2 ekor ni boleh simplify. Ni saya akan ambil 2x. Yang ni saya susun positif dulu. 1 tolak. Ni negatif 3x kuasa 2. Yang ni sebab kuasa dia negatif, kita turunkan ke bawah. 1 tolak 2x kuasa 2. Okey, macam mana Dan? Boleh? Nampak? Nampak sikit. Nampak sikit Okey, cuma kalau kamu tengok kenapa saya tak tulis bahagi ni? Sebab kamu tengok. Dia jadi banyak benda kat situ. Kan? Tapi bila kamu tulis bahagi, kamu nampak cerita dia dengan lebih jelas sebenarnya. Tulis bahagi tu. Okey? Jadi kita teruskan. Kita ada. Dia soalan dia lebih kurang sama. 2-3 kali kamu tengok, insyaAllah boleh dapat lagi sekali. Kita tengok lagi sekali. E pula. E. Cuba Okey. Dx tu kalau tak tulis pun memang tak apa yang cikgu. Mana yang mana? Kan dia formula yang cikgu bagi tadi kan ada U okey. per dx. Tak tulis memang tak apa yang cikgu. Tak payah. Sebab apa? Bila kita buat soalan tu, formula tu menunjukkan du, dm maksudnya bezakan u terhadap x. Kan? Bila kita buat soalan, persamaan kita hanya ada x saja. Tak ada orang lain. Jadi maksudnya kita boleh anggap kita memang bezakan x. Cuma kita nak ringkaskan cara tulis dia. Okey? Okey. Jadi E 4x tolak y sama dengan 4x tolak 3 2x campur 7 kuasa 6. Nampak? Dia macam ni sama. Sebenarnya konsep dia sama je cerita dia. Jadi kita tulis yang pertama nampak tak mampu nak expand. Tak mampu nak expand. Terus kita buat U sama dengan 4x tolak 3. Du sama dengan, okey, yang ni akan jadi 4. Okey, satu lagi, ada setengah buku pula, dia tak tulis du langsung. Dia tulis apa? U prime. Sebab prime tu juga adalah maksudnya
Zaan. Sama. Cuma kita nanti formula kita tak best lah. Tu kita tulis du juga. Itu cara tulis kan. Okey. V kita sama dengan 2x campur 7 kuasa 6. Jadi dV sama dengan 2x campur 7 kuasa 5. 5 pula saya tolak. 6. Sini yang 5. Sini 2. Sebab kurungan kamu dah cakap. Sebab tu kita belajar. Kita ada step. Kita belajar step satu step tu. Kita akan faham. Okay. Kita tengok cerita dia. Yang ini nak bagi cantik. Ini jadi apa? 12. 2x campur 7 kuasa 5. Sampai dah 4. Mana? Kita masukkan dalam formula besar. Jadi dy dx sama dengan cross. Nampak? Bila ramai-ramai jumpa dengan 12 ni, jangan kau pergi expand pula. Tak payah. Kita tulis 12. Kita tulis yang ramai ni. Kita tulis yang ni. Tak payah expand kalau ramai ni, tak payah. Biar aje. Walaupun boleh pun 12 darab 4 boleh. Tapi jangan, biar aje. Okay. Kemudian kita campurkan dengan yang ini, simple dia, 4 je. Nampak? Okay. Sekarang kita buat apa? Faktor. Bila kita faktor, 12 dengan 4 je yang efek. Nampak? Yang ini yang efek tak? Tak efek. Yang kacau dia. Yang usik dia. 12 dengan 4 je kita faktor. Jadi yang kita faktor siapa? Kita ambil 4. Kita keluarkan 4. Bila kita 4, maksudnya kita per 4. Kita per 4. Sebab tu yang ini tinggal 3 kat situ. Ni habis. Okay. 4. Kemudian, yang ini tak ada geng. Tak payah buat, tak ada geng. Yang ini ada geng. Yang ada geng ni ambil yang kuasa kecil. 2x campur 7 kuasa 5. Nampak? Ni, bahagi ni habis. Ni, bahagi ni 6 tolak 5 tinggal 1. Nampak? Tak tulis dah. Apa yang tinggal kat atas? Yang tinggal kat atas 3 dengan mamat ni. 4x tolak 3. Terus ni dah mati. Tambah mamat ni. Sekarang kita dah boleh simplify. Dapatlah 4. 2x campur 7 kuasa 5. Yang ni kita boleh expand dah. 12. 12 campur 2. 12 campur 2. 14. X. Negatif 9 campur 7. Negatif 9 campur 7 berapa? Tiba-tiba negatif 9 campur 7 jam. Kan? Negatif 2. Betul? Okey. Cuma kat sini kadang-kadang bila kamu sampai sini, kamu tengok jawapan belakang lain. Alamak, kenapa lain pula jawapan belakang? Kan? Kita dah buat dah negatif 9 campur 7 betul semua. Kenapa lain? Sebab 14 dengan 2 ni boleh faktor. Nampak? 14 dengan 2 ni boleh faktor lagi ni. 14 dengan 2. Boleh faktor lagi. Kadang-kadang ada setengah soalan, dia keluarkan lagi faktor dia. Siapa faktor dia? 14 dengan 2. Kita boleh faktor 2. Sebab tu kadang-kadang jawapan, kalau dalam exam kamu tinggal takat ni pun okey dah. Cukup. Kan? Tapi ada tengok jawapan. Tiba-tiba tengok jawapan belakang, kamu tengok, alamak salah cikgu lain. Dia keluarkan lagi 2. Dia akan jadi 8. 2x campur 7. Kuasa 5, sini tinggal 7x tolak 1. Macam tu. Ada setengah pula dia expand. Dia suka hati dia. Dia suka hati dia. Kan? Ada setengah expand. Dalam buku teks cuba tengok macam mana. Cuba tengok jawapan belakang. Dia ambil yang mana? Okey. Yang mana dia ambil? Jadi 2.5 kan? Ada jumpa? Yang last kali cikgu. Yang ni, yang bawah ni? Yang last kali. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita buat, kita rasa salah. Tapi sebenarnya kita tak salah, dah betul. Cuma tak habiskan cerita dia mengikut
Jawapan skema. Bukan jawapan tak salah. Jawapan skema. Berlainan sikit. Okay. Cuma biasanya kadang-kadang dia susun lah. Ni dia susun ni dulu. Kemudian yang ini baru yang ni. Dia ikut kuasa lah kan. Okay. Boleh kan? Kita tengok F. F. Yang ini kuasa besar jumpa dengan kuasa besar. Jam. Kacau. Kuasa besar jumpa kuasa besar. Okay. Amerika jumpa China. Kalau kita tengah-tengah, mampus kita. Kan? F. Y sama dengan X campur 5 kuasa 3. X tolak 4 kuasa 4. Sebab tu kamu tengok yang dalam ni dia bagi simple-simple je. Kan? Kalau dah kuasa besar jumpa kuasa besar, yang dalam ni dia bagi kacau bilau lagi, kacau. Kan? Senang. U. Alamak. X campur 5 kuasa 3. V. X tolak 4 kuasa 4. Du. 3. X campur 5 kuasa 2. 1 tak pergi. Dv. 4. X tolak 4 kuasa 3. 1 tak pergi. 1 tak payahlah. Cross. Cross. Tulis dy dx sama dengan yang ini kita tulis apa dulu? Kita tulis 4 dulu. 4 tapi kalau ni kuasa 3 dengan kuasa 3 sama kuasa ni. Kan? Macam mana cikgu? Jangan usik dia. Jangan buat hal. Salin je. X tambah 5 kuasa 3. Ini X tolak 4 kuasa 3. Jangan kau pergi settle dalam ni pula. Jangan kacau. Biar je itu kan. Okay. Kemudian campur ni ke sini. Jadi 3 X campur 5 kuasa 2. X tolak 4 kuasa 4. Wow, sampai ke sana. Tapi kamu tengok, nak faktor dia senang. Sebab apa? Benda dia simple. Yang pertama, 4 dengan 3 tak boleh buat apa. Kau tengok aku tengok kau. Tak ada. 4 dengan 3. Tak boleh faktor 4 dengan 3. Biar. Yang usik dia. Okey. Kemudian siapa? Ni dengan ni. Siapa yang kecil? Ni kecil. Kita ambil yang kecil tau. X campur 5 kuasa 2. Kau mampus terus. Kuasa ni mampus. Dia yang kecil mampus terus. Dulu saya, petua saya dulu, saya kata, kalau budak-budak, potong habis. Kan? Kalau orang besar, potong kepala je. Sikit je kan? Okey. Jadi kat sini. Kemudian yang ni pula. Yang ini dengan yang ini kita ambil siapa? Ambil yang ini. Dia kecil yang ni. X tolak 4 kuasa 3. Nampak? Jadi yang ini akan potong habis pula. Boom. Yang ini potong atas. Sekarang baru kita tengok. Apa yang tinggal? Apa yang tinggal? Kotak. Ramai yang tinggal. Yang tinggal mula 4 dengan ni. 4 dengan ni. Boleh expand? Mampu tak expand? Expand. 4x campur 20. Nampak? Amat ni. Campur dengan ni. Mampu expand? Mampu. 3x tolak 12. Boleh simplify dah. Dapatlah cerita dia. X campur 5 kuasa 2. X tolak 4 kuasa 3. 7x 20 tolak 12. 8. Okey. Boleh faktor lagi? Tak boleh dah. Ni je jawapan dia. Cuma susun lah. Susun macam mana tak kisahlah. Dan susunan tak kisah. Siapa depan, siapa belakang tak ada masalah sebab darab. Darab A darab B, B darab A adalah benda yang sama. Kan? Boleh? Okey? Itulah complicated dah tengok. Okey? Kita tengok sikit lagi. Satu lagi bahagian. Nombor 2. Kan? Sampai kat nombor 2 dia dah okey dah tengok. Boleh kan? Okey? Kita tengok nombor 2 jom. Saya padam Soalan nombor 2
Bezakan setiap rekod menggunakan petua hasil darab. Sama cerita dia kan. Okey. Nombor 2 sama. Masih lagi kita menggunakan petua hasil darab. Nah, cuma sepatutnya dalam exam kalau kamu jumpa macam ni, sebab tu dia bagi arahan. Dia bagi arahan kat situ A 1 tolak X kuasa 2 6X campur 1. Sebab tu dia kata itu kena pakai petua hasil darab. Kalau dia tak bagi tahu tu, kita tengok ni boleh expand. Kita expand lah. Expand senang. Tapi sebab dia bagi tahu kena pakai petua hasil darab. Pakai. Terpaksa pakai. Jadi U sama dengan 1 tolak X kuasa 2. V sama dengan 6X campur 1. DU sama dengan negatif 2X. DV sama dengan 6. Dia simple senang. Ni kat sini kita akan dapat apa? Dy dx sama dengan cross sini 6 1 tolak X kuasa 2 campur ni negatif 2X. Jadi hilang positif sebab dia jumpa negatif. 6X campur 1. Ini semua kita boleh expand. 6 tolak 6X kuasa 2 tolak 12X kuasa 2 tolak 2X. Yang tinggal kat situ adalah 6 tolak 18X kuasa 2 tolak 2X. Okey? Tu cerita dia. Jadi nombor 2 ni saya tak sentuh sangat lah. Sebab benda ni simple je. Kalau dia tak ada kuasa besar, dia tak ada hal. Kamu buat je. Senang lah cerita dia. Sebab dia sepatutnya kita boleh expand. Sepatutnya kita boleh expand. Saya nak pergi terus. Yang saya tinggal nombor 2, B dengan C tu kamu boleh buat lah. Tak susah sebenarnya. Okey? Pergi nombor 3 terus. Cikgu, yang ni kenapa cikgu tak faktorkan macam tadi cikgu? Cikgu expand je. Dia sebab ni boleh expand. Sebab yang kita faktor macam tadi, bila kita ada kuasa besar. Nampak? Cuma yang bawah ni kan, kadang-kadang kamu tengok jawapan belakang, dia faktor. Kamu boleh faktor ni pakai kalkulator. Kuadratik. Tapi tak payah. Dalam exam tak payah faktor. Biar je macam ni. Okay. Tak perlu faktor. Sebab kalau kita buat guna expand, kita akan dapat yang ni juga. Dan dalam exam, kalau dia tak bagi tahu guna petua darab, soalan ni tak payah pakai petua darab. Kamu kembangkan je. Kembangkan je, lagi senang dapat jawapan dia. Baik-baik. Okay. Dia petua darab tu kita akan guna bila tak mampu kembang. Tak mampu kembang. Walaupun kuasa 2 sekalipun, kalau dia melecehkan, pakai petua darab. Okay. Nombor 3. Yang ni nombor 3 penting. Nombor 3 dia lain sikit. Dia ada lain sikit. Dia lain sikit sebab diberi fx sama dengan x punca kuasa 2 x tolak 1. Dia suruh cari f prime 5. Apa maksud f prime? F prime ni maksudnya apa? Dy dx pada ketika x sama dengan 5. Itu maksud dia. Maksud dia f prime 5. Jadi kat sini, bila ada nombor, kaedah kita lebih kurang sama. Cuma lain sikit. Tengok lain sikit. Kat mana lain sikit? Sama juga. Macam ni, kita kena pakai apa? U. Sama dengan X. V sama dengan X tolak 1 kuasa 1/2. Sebab 2 ekor ni memang kita tak mampu nak kembang. Okay. Kemudian, tengok cara dia. Saya jauh sikit. Sebab apa? Bila ada nombor, kita akan jauh sikit. Kita akan buat DU sama dengan 1. DV sama dengan X tolak 1. Pergi depan 1/2. Sini negatif 1/2. Beza tak ada efek. Okay. Kenapa saya jauh sikit? Bila ada nombor, kamu jangan masuk dia orang ni ke dalam formula. Jangan masuk dia orang ni ke dalam formula. Siapa yang kita masukkan? Kita masuk nombor ke dalam formula. Siapa U? U adalah X. Siapa X? 5. Siapa V? 5 tolak 1 1/2. Dapat 2. DU dah. DV
1/2. 5 tolak 1 negatif 1/2. Okey? Yang ni maksudnya apa? 1/2. Yang ini pun 1/2. 1/4. Kamu tekan kalkulator. Okey? Bahasa 4. Yang kita masuk dalam formula adalah nombor-nombor dia. Nombor-nombor dia kita masukkan dalam formula. Jadi kita masuk apa? Dy F prime 5. Soalan dia. F prime 5 adalah apa? U darab dengan dV. Terus 5 jumpa dengan 1/4. Campur siapa? 2 kali 1. Oh tak payah kurungan 2 kali 1. Tak seronok betul. 2. Dapat terus jawapan kita kat situ. Kan? 5/4 campur 2. Jadi apa? 8, 13. Nampak? Jadi petua dia macam tu. Kalau dia bagi nombor, jangan pergi masuk benda-benda mengarut ni. Sebab bila dia bagi nombor, equation dia kadang-kadang dia boleh bagi susah tau. Kan? Dia macam pelik-pelik dia bagi equation. Tapi kita kena faham. Masuk dulu nombor, baru masuk dalam formula besar. Kan? Okey? Itu beza dia. Okay, jom kita pergi tengok sebelah. Sama soalan sebelah, nampak? Jom. Nombor 4. Ni dah, boleh? Okey. Cikgu, 5x campur 2 tu datang dari mana cikgu? Mana-mana? Hilang lah. Yang 5 1/4 campur 2 tu asalnya 5x tambah 2 kan cikgu? Ni? Betul. Soalan. Itu Oh. daripada formula. Yang mana? Sekejap. Yang F prime 5 ni sama dengan tu cikgu ambil dari mana cikgu? Oh, ni sama dengan ni. Ha. Ini formula U dV. V du. Tapi kita tak masuk dia punya equation. Jangan masuk. Tak masuk dia punya ni. Kita masuk nombor-nombor terus. Baik. Ni try. Nanti try sekali. Okey. Tengok nombor 4. Nombor 4 kat situ. Dah senang lah sebenarnya. Nombor 4 dah senang. Y sama dengan X. X kuasa 2 campur 9. X sama dengan 4. Bila dia bagi ni maksudnya kamu senang. InsyaAllah boleh buat. Sebab apa? U sama dengan X. V sama dengan, yang ni kita tulis apa? X kuasa 2 campur 9 kuasa 1/2. Nampak? Sampai kat sini, turun bawah sikit. Du sama dengan 1. Dv sama dengan X kuasa 2 campur 9 salin bracket darab depan tolak 1 beza dalam 2x. Boleh potong. Banyak benda boleh settle. Okey. Sekarang jangan masuk dulu dalam kuasa besar. Kuasa besar, formula besar. Kita masuk nombor dulu. Siapa X? 4. Sini. Yang ini akan jadi 4 kuasa 2 campur 9. 25. Punca kuasa 2. 5. Ni dah. Ini pula. Yang ini ambil 4 kuasa 2 campur 9. Negatif 1/2. Ada seorang lagi kat luar ni. Jangan lupa dia ada 4 seorang lagi. Okey. Yang ni kita akan dapat 4 ni negatif per punca kuasa 2 25. 5. 4/5. Okey. Dah dapat macam ni. Senanglah soalan dia sebenarnya. Soalan dia minta apa? Lupa pula. Kecurunan tangent. Alamak. Okey. M tangent. Kecurunan tangent adalah dy dx pada ketika x tertentu. Ini formula untuk kecurunan tangent. Antara sebab mula-mula yang buat perbezaan ni adalah nak cari kecurunan tangent. Orang yang mula buat perbezaan ni sebenarnya ramai orang kenal dia sebenarnya. Ramai orang kenal dia saya rasa. Ramai kot kenal dia. Kan? Tapi orang kenal dia cerita dia lain sikit. Kan? Sebab ramai kenal dia pasal dia mandi. Dia mandi. Orang tak tahu cerita dia pasal perbezaan. Dia mandi apa? Mandi pula. Betul lah dia mandi. Archimedes. Archimedes ni orang kenal dia sebab dia mandi terjun yang menyesarkan air.
Salah satu dia buat adalah ni macam bentuk ni. Keturunan tangent. Okey? Saya buat apa cerita ni? Lupa dah. Okey, dy dx. Jadi dy dx kita maksudnya keturunan tangent adalah dy dx. Jadi keturunan tangent adalah sama dengan formula kita apa? Dy dx. Dy dx apa? U 4 kali dengan dv. 4 kali dengan 4/5 campur dengan v kali dengan du. 5 kali 1, 5. Kita akan dapat 16/5 campur dengan 5. Kita akan dapat 31/5. Saya salah ya? 41. Betul 41/5. Okey? Itu antara soalan-soalan yang melibatkan petua hasil darab. Okey? Untuk hari ini sampai sini dulu sebab saya tak masuk petua hasil bahagi. Petua hasil bahagi insya-Allah kita akan sambung minggu depan untuk petua hasil bahagi. Kan? Dia panjang cerita dia. Jadi lebih kurang sama aja. Cuma untuk hari ni petua sampai petua hasil darab. Macam mana? Boleh faham ke petua hasil darab? Okey? Boleh lah. Ya, boleh lah. Bila kau datang Siti? Tadi tak ada pun? Baru muncul cikgu. Aduh. Kristina? Kristina baru masuk ke? Ke terkeluar tadi? Okey? Jadi untuk hari ini sampai sini dulu. InsyaAllah kita habis awal sikit sebab malam ni saya ada lagi satu program matematik untuk pelajar tingkatan 5 yang nak ambil exam lusa. Okey? Ayo Syirah, ada apa? Tak ada apa. Turn on mic. Oh, on mic je. Okey. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti saya akan upload. Mungkin besok lah aku upload. Sebab apa? Kalau ada HD dia lambat sikit. Kalau dia clear dia lambat sikit. Kalau yang tak kelabu sikit tu dia cepat. Tapi saya sekarang saya target nak bagi recording pun nak bagi clear. Kan? Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Baik. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu nak tanya, Boleh Anis. apa nanti kan sekolah nak start, nanti cikgu buat kelas online lagi ke ataupun kelas dekat tuition? Dekat tuition saya ada buat juga. Online tetap saya teruskan. Okay. Sebab kebanyakan pelajar saya dalam kelas online ni sebenarnya kebanyakannya yang jauh-jauh. Yang dekat-dekat ada 2-3 orang je. Isyraq dengan Sapuan je. Dengan Nick 3 orang. Oh. Kristina dekat juga kan? Kristina? Jauh, cikgu. Kau dah pindah Dekat Selayang. Oh yelah lupa pula. Okey. Online tetap online. Tetap jalan online. Jangan risau. Okey? Okay. Boleh. Alright cikgu. Baik. Siti sedih tu nak nangis lah. Kalau saya kata online tak ada, memang dia nak nangis. Dia jauh. Macam mana exam? Boleh buat Siti? Alhamdulillah boleh cikgu. Full mark? Result tu tak tahu lagi tapi mat dah dapat dah lah. Mat full mark lah, 100. Tak ada, B. B? Aduh, macam mana aku target A+ ni? Kan? Tak apa. Belum sampai lagi. Pelan-pelan. Maksudnya kali pertama B. Oh, cantik. Lepas ni kita push lagi. InsyaAllah. Okay? Baik cikgu. Baik. Okay, Kristina. Bye, Siti. Assalamualaikum. Baik ke? Waalaikumsalam.